Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang diucapkan kepada semua pelajar tahun 5 ke kelas sejarah. Jadi insya-Allah Muallimah akan mengajar subjek sejarah. Untuk hari ini kita akan belajar tajuk Institusi Raja Payung Negara. Baik, berkaitan dengan institusi raja, institusi raja ni telah wujud sejak zaman kerajaan Melayu awal sehinggalah kini. Raja ataupun sultan adalah pemerintah tertinggi sesebuah kerajaan berdaulat, yang mana raja dan sultan juga berfungsi sebagai ketua negeri bagi menjamin keamanan dan keharmonian negeri. Dalam Malaysia sendiri terdapat 9 negeri yang mengamalkan institusi raja. Jadi boleh lihat pada gambar raja yang saya bawakan. Gambar raja ni kita ambil daripada buku teks lah. Jadi kalau kalian buka buku teks dalam muka surat 5, muka surat 5 pun ada. Saya ambil gambar raja yang sama. Jadi kita lihat terdapat 9 buah negeri yang menggunakan institusi raja, tetapi gelaran raja tersebut berbeza. Ada yang guna raja, ada yang guna sultan, ada yang guna yang di-Pertuan Besar. Jadi kita tengok yang atas sekali adalah negeri Perlis. Negeri Perlis menggunakan gelaran raja. Negeri Kedah menggunakan gelaran sultan. Seterusnya Perak, Selangor juga menggunakan gelaran sultan. Negeri Sembilan menggunakan yang di-Pertuan Besar. Okey, Negeri Sembilan menggunakan yang di-Pertuan Besar. Seterusnya Johor, Pahang, Terengganu dan Kelantan masing-masing menggunakan gelaran sultan. Okey, ini antara 9 buah negeri yang mengamalkan institusi raja. Jadi boleh ingatlah negeri apa dan apa gelaran yang digunakan terhadap raja masing-masing. Sekarang kita pergi kepada raja berdaulat. Jadi berkaitan dengan raja berdaulat, dalam buku Salalatus Salatin terdapat wadat ataupun kita sebut sebagai perjanjian yang ditemeterai antara raja iaitu Seri Tribuana dengan rakyat Demang Lebar Daun, yang mana perjanjian ini menjadi asas pembentukan sikap taat setia. Jadi taat setia daripada siapa kepada siapa? Semestinya taat setia tersebut adalah daripada rakyat kepada raja. Jadi rakyat berjanji untuk memberikan taat setia kepada raja, manakala raja pula berjanji untuk memerintah rakyat dengan adil dan saksama. Di sana ada give and take lah. Rakyat memberi taat setia, raja juga memberi apa? Memberikan keadilan dalam pemerintahannya terhadap rakyatnya. Jadi ini adalah sebelum wadat ni adalah sebelum Malaysia merdeka. Setelah Malaysia merdeka, konsep wadat ini dimaktubkan dalam prinsip kedua rukun negara, yang mana kita sebut sebagai kesetiaan kepada raja dan negara. Jadi kesetiaan kepada raja dan negara hari ini dulunya disebut sebagai wadat. Jadi melalui wadat lahirlah konsep daulat dan derhaka. Jadi apakah itu daulat dan apakah itu derhaka? Okey, daulat ialah lambang kekuasaan tertinggi raja atau sultan terhadap kerajaannya. Daulat ini adalah suatu lambang kuasa raja. Satu lambang kuasa raja terhadap kerajaannya. Raja ataupun sultan yang berdaulat mempunyai kewibawaan, sifat peribadi yang unggul dan kebijaksanaan tinggi untuk memerintah. Jadi selain daripada lambang kuasa raja, daulat juga merupakan satu sifat ataupun kewibawaan seorang raja untuk memerintah. Seterusnya kita pergi pada derhaka. Apakah itu derhaka? Derhaka bermaksud keingkaran rakyat terhadap titah dan perintah raja ataupun sultan. Rakyat yang menderhaka akan dikenakan hukuman yang setimpal. Jadi derhaka ni apa? Tak nak dengar cakap raja, tak nak ikut arahan raja, mengingkari arahan raja. Itu derhaka. Jadi rakyat yang derhaka ini akan dijatuhkan ataupun akan dikenakan hukuman yang setimpal.
Jadi Muallimah harap murid boleh ingat apakah itu daulat, apakah itu derhaka, apakah yang terdapat dalam buku Salalatus Salatin, apakah itu wadat pada sebelum merdeka dan pada selepas merdeka. Jadi boleh ingat apa yang kita belajar ni. Okey, baik. Sekarang kita lihat kepada perubahan pada institusi raja. Untuk maklumat semua, kita telah mengalami 4 kali perubahan institusi raja. Yang pertama sekali, institusi raja pada zaman kerajaan awal. Pada zaman kerajaan awal, raja ataupun sultan ialah ketua kerajaan negeri baginda. Maksudnya dalam sesebuah negeri itu, ketua negeri dia adalah raja dan sultan, bukan menteri besar. Ini adalah ketiga zaman kerajaan awal. Yang kedua, raja atau sultan mempunyai kuasa mutlak dalam pemerintahan. Jadi dalam sesuatu negeri itu, kuasa pemutus adalah raja, bukan ketua menteri. Ini pada zaman kerajaan awal. Yang ketiga, segala dasar berkaitan dengan pentadbiran, perundangan, kehakiman, hubungan diplomatik ditentukan oleh raja ataupun sultan. Yang terakhir sekali, raja ataupun sultan dibantu oleh para pembesar untuk mentadbir kerajaan. Okey, ini adalah ketiga zaman kerajaan awal, institusi raja pada zaman kerajaan awal. Seterusnya kita beralih kepada institusi raja pada zaman penjajahan British. Pada zaman penjajahan British, raja ataupun sultan dikekalkan sebagai ketua negeri. Sama seperti mana kerajaan awal. Di mana raja masih lagi dikekalkan sebagai ketua negeri. Yang kedua, raja ataupun sultan tidak mempunyai kuasa mutlak dalam pemerintahan negeri dia ataupun negara dia. Jadi di sini ada perubahan. Pada zaman penjajahan British, raja tidak ada lagi kuasa pemutus. Raja bukan lagi kuasa pemutus dan raja tidak lagi mempunyai kuasa mutlak dalam pemerintahan. Yang ketiga, raja ataupun sultan merupakan ketua agama Islam dan adat istiadat Melayu di negeri baginda. Jadi ini je lah bidang tugas raja. Raja ini sebagai ketua agama Islam dan adat istiadat Melayu. Tidak ada lagi kuasa pemutus bagi raja. Ketiga, penjajahan British. Dan yang keempat, yang terakhir, penasihat British dilantik bagi setiap negeri untuk mengurus pentadbiran negeri. Jadi yang mengurus pentadbiran negeri adalah penasihat British. Ini pada zaman penjajahan British. Jadi kita melihat perubahan institusi raja daripada zaman kerajaan awal, yang mana ketiga itu raja mempunyai kuasa mutlak dalam pemerintahan. Tetapi bila mana beralih pada zaman penjajahan British, raja hanya tertumpu bidang kuasanya kepada ketua agama Islam dan adat istiadat Melayu sahaja. Tetapi yang menguruskan pentadbiran negeri adalah penasihat British. Okey, seterusnya yang ketiga adalah institusi raja pada zaman pendudukan Jepun. Pada zaman pendudukan Jepun, raja ataupun sultan dikekalkan sebagai ketua negeri. Jadi sama lagi lah, masih lagi berperanan sebagai ketua negeri. Seterusnya, raja ataupun sultan tidak mempunyai kuasa mutlak dalam pemerintahan. Sama seperti zaman British. Zaman British juga raja tidak mempunyai kuasa mutlak. Raja ataupun sultan hanya merupakan ketua agama Islam dan adat istiadat Melayu di negeri masing-masing. Sama juga bidang kuasa raja ketika zaman kependudukan Jepun ni hanya tertumpu kepada ketua agama Islam dan adat istiadat Melayu sahaja. Dan yang keempat, gubernur Jepun mengurus pentadbiran negeri masing-masing. Ini pada waktu Jepun, pada zaman Jepun. Pada zaman Jepun, pada zaman kependudukan Jepun di tanah Melayu, gubernur yang mengurus pentadbiran negeri Melayu. Tetapi pada zaman penjajahan British tadi, penasihat British yang mengurus pentadbiran negeri Melayu. Pada zaman Jepun, gubernur Jepun. Pada zaman British, penasihat British. Okay. Seterusnya kita beralih kepada institusi raja selepas merdeka sehingga ke hari ini. Jadi inilah yang terakhir ini merupakan
institusi raja, suasana institusi raja di negara kita pada hari ini. Pertama kali, sistem raja berperlembagaan diperkenalkan. Raja berperlembagaan. Raja berperlembagaan ni maknanya raja ada undang-undang tubuh dia sendiri. Okey. Seterusnya adalah kuasa raja ataupun sultan adalah tertakluk di bawah perlembagaan negeri. Jadi di sana kuasa ataupun gerak kerja, ruang lingkup skop kerja raja tertakluk kepada perlembagaan, tertakluk kepada undang-undang negeri. Pentadbiran negeri diketuai oleh Menteri Besar dan dibantu oleh Majlis Eksekutif. Jadi pentadbiran negeri tidak lagi diketuai oleh raja. Sebaliknya, pentadbiran negeri pada hari ini diketuai oleh Menteri Besar ataupun kalau Melaka Ketua Menteri dan dibantu oleh Majlis Eksekutif. Seterusnya, institusi yang di-Pertuan Agong diperkenalkan selepas merdeka. Seterusnya, 9 orang Raja Melayu dipilih sebagai yang di-Pertuan Agong secara bergilir. Jadi, yang di-Pertuan Agong adalah Raja di Malaysia. Raja di Malaysia lah, bukan Raja negeri-negeri. Raja negara Malaysia. Jadi macam mana cara pelantikannya adalah pelantikannya adalah secara bergilir antara 9 orang Raja Melayu tadi. Dan yang terakhir sekali, pentadbiran negara diketuai oleh Perdana Menteri dan dibantu oleh Jemaah Menteri. Jadi pentadbiran negara kita pada hari ini tidak diuruskan oleh Raja, sebaliknya ditadbir dan diurus oleh Perdana Menteri dan dibantu oleh Jemaah Menteri. Okey, itu sahaja kita punya pembelajaran pada hari ini. InsyaAllah kita akan bertemu lagi pada minggu depan. Semoga ilmu yang kita peroleh hari ini dapat difahami dengan baik dan dapat diamalkan dalam kehidupan kita. InsyaAllah, terima kasih semua atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.